Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada page Mamu Parku, Musim Latif 2 dan juga Tok Singa, page Tok Singa insya-Allah. Hari ini kita berhimpun, kita berdiri dan kita berada di hadapan IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Kita membuat satu laporan polis terhadap seorang bekas menteri kerajaan gagal 22 bulan yang bernama Muhammadin Ketapi yang hari ini berkempen di dalam pilihan raya PRN Sabah yang begitu biadab dengan tindakan menghina Aisyahid, pejuang-pejuang kita yang bertempur dengan musuh-musuh teroris di Lahad Datu. Yang mana dia tuduh, dia kata berlakon, bersandiwara dan juga berperang dengan ayam dan anjing. Ini tindakan biadab dan kurang ajar seorang individu yang bekas menjadi menteri pelancongan. Timbalan dia. Menteri benar Timbalan Menteri Pelancongan. Inilah kita nak beritahu, inilah yang nampak ni dizahirkan kepimpinan yang kerajaan gagal ni yang tidak akan boleh memerintah negara ni dengan biadabnya statement yang dikeluarkan tanpa mengira balu-balu orang-orang yang meninggal, keluarga-keluarga yang terlibat dengan peperangan ataupun pertempuran bersama penceroboh ataupun teroris pengganas yang berada di Lahad Datu. Ini tindakan, insya-Allah hari ini telah kita buat laporan polis. Kita harap PDRM siasat kita jangan beri muka, dan juga peringatan kepada pengundi-pengundi di Sabah. Tengok sendiri, kita boleh menilai sendiri kepimpinan yang kurang ajang. Kepimpinan bekas menteri yang kurang ajang hari ini bawa keluar statement yang begitu biadab, menghina pejuang-pejuang yang menjaga keselamatan negara. Ini tindakan yang paling biadab. InsyaAllah kita harap saya panggil, saya jemput ayah sebagai bekas tentera yang juga hari ini bekas penjawat awam tentera yang meluahkan rasa ketidakpuasan hati kepada tindakan bekas menteri yang betul-betul baria ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya minta kalau boleh semua minta like page Mamu Parku dan juga Tok Singa, tolong kita share banyak-banyak supaya benda ni boleh hebah ke merata tempat. Yang mana pada hari ini saya seorang bekas tentera yang pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia daripada Kor Regimen Askar Melayu Diraja. Pada hari ini rasa tidak puas hati terhadap kempen pada hari ini yang kempen begitu kurang, begitu teruk punya kempen daripada warisan yang ketandusan idea yang memang sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan semua. Kalau di Sabah bagi saya, kalau Dun yang dia bertanding tu, maka saya kata tak layaklah orang ni untuk dijadikan sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat tuan-tuan untuk menjadi pimpinan yang menunjukkan satu kebaikan kepada tuan-tuan sekalian. Dan saya rasa di tempat yang dia bertanding ni pun, saya rasa banyak angkatan tentera. Banyak tentera-tentera yang tinggal di sana tetapi berkhidmat di semenanjung Malaysia. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Muhammadin Ketapi, dia patut dah ke tepi dah daripada politik ni, dah ke tepi terus lah. Ya. Jadi satu perkataan dalam kempen yang cukup biadab, cukup kurang ajar, cukup resis sebelah mana, begitu menghina sekali angkatan tentera yang ada. Dan sedarkah dia bahawa kehidupan dia sekarang ini sampai daripada sekolah, daripada kena sampai sekarang menjadi wakil rakyat, dia dilindungi oleh tentera. Dan sesungguhnya di Sabah itu mempunyai keluasan, kebebasan untuk orang menyerang bila-bila masa. Tetapi pihak tentera juga yang melindungi saya. Semua boleh hidup aman, boleh harmoni. Saya biasa berkhidmat di sana, di Sandakan. Saya biasa berkhidmat tahun 80 sampai di Kem Sandakan. Saya biasa berkhidmat dan saya biasa dihantar ke merata tempat sampai ke Kudat, ke merata menjaga keselamatan
rakyat di Sabah. Pada hari ini, satu peperangan yang telah berlaku oleh Puak Sulu yang cuba menyerang negeri Sabah, cuba untuk mengambil alih kuasa Sabah kepada mereka apabila ditentang oleh angkatan pihak Polis Diraja Malaysia dan dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia, sehingga berapa orang dah menjadi, saya rasa 10 orang dah bagi baru. 10 orang. 6 dari Sabah, 4 dari Semenanjung. Kecundang. Syahid semuanya. Inikah patut yang dikatakan berperang dengan anjing dengan kucing, betapa biadabnya mulutnya? Ayam dan anjing dikatakan. Betapa biadabnya dia. Disamakan benda ni. Betapa sedihnya balu-balu yang ada, mak bapak yang ada bila melihat statement yang dibuat, rakaman yang dibuat oleh Muhammad Katapi ni. Saya selaku bekas tentera, saya rasa kecewa dan saya rasa cukup marah. Dan kalau saya di tempat yang masa dia bercakap tu, saya rasa mungkin dia gigi dia hilang. Gigi dia hilang. Dan mungkin dia pun boleh hilang. Kerana sanggup menghina Angkatan Tentera, sanggup menghina Polis Diraja Malaysia yang berjuang untuk menegakkan keamanan di negeri Sabah, dikatakan satu lakonan. Patutkah dia cakap lakonan macam tu? Saya tak tahu apa yang nak dikatakan pada Muhammad Katapi ni. Hanya rakyat Sabah saja yang boleh menilai dia bahawa sesungguhnya Muhammad Katapi dan warisan sendiri tak layak untuk mentadbir. Tak layak untuk mentadbir negeri Sabah kerana ada orang seperti ini. Dan mungkin ramai lagi yang ada berperangai macam dia, yang menidakkan hak Angkatan Tentera yang tidak tahu untuk orang kata mengangkat martabat tentera dan polis, menyanjungi apa yang kita lakukan, apa yang pihak tentera lakukan untuk keamanan yang ada. Jadi saya memberi amaran kepada ahli-ahli politik yang ada. Kalau nak berpolitik, nak kempen, apa-apa kempen lah, tapi jangan sekali-kali cuba menghina Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia. Dan saya mengharapkan pihak Polis Diraja Malaysia tolong ambil tindakan secepat mungkin. Dan tak payahlah untuk nak cerita, setakat ambil statement tak payah. Sekarang mesti dakwa dia. Dan dia sebenarnya tak layak untuk ditandingkan. Dia pertandingan dijadikan sebagai calon warisan di kawasan mana? Di kawasan Lahad Datu. Adakah mungkin dia ini ada juga baru daripada Puak Sulu ni, daripada mungkin ia ejen dia ni. Ejen Sulu dia sebenarnya ni. Kena siasat, PDRM kena siasat dia. Dan saya berani cakap dia ni ada ejen Sulu. Kalau tidak, dia takkan berani cakap begitu, kerana dia mesti taat kepada raja dan negara. Itu yang perlu ada pada diri seorang rakyat yang duduk di negara ini. Mempertahankan hak kita. Bukannya kita menidakkannya, kita menghina lagi kekuatan yang ada di negara kita lagi. Kalau inilah yang ada, dia boleh membocorkan, saya rasa dia boleh membocorkan rahsia-rahsia kerajaan yang ada. Dan dia boleh jual apa saja yang ada demi untuk diri dia sendiri, untuk kuasa pada diri dia sendiri. Dan saya rasa rakyat Sabah, terutama sekali yang di Lahad Datu, tolaklah Muhammadin Katapi ini. Tolaklah dia. Kerana dia bukan jiwa rakyat. Dia bukan jiwa rakyat. Dia hanya berjiwa pada kuasa dan duit saja. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di Sabah dan Lahad Datu, berapa ramaikah saudara mara tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja sebagai Angkatan Tentera, sebagai Polis Diraja Malaysia? Tak rasa sedihkah tuan-tuan dan puan-puan apabila kurang ajar kamu Muhammad Katapi, keluarga kamu dihina, anak cucu kamu dihina, suami kamu dihina? Inilah masa dia untuk kita tentukan Lahad Datu bukan warisan, dan Sabah sendiri bukan hak warisan. tolak warisan. Tolak semua warisan. Tolak warisan. Tolak warisan. Sekian. Polis tangkap dia, siasat dia. Kita nak polis siasat dia sebetul-betulnya. Jangan setakat ambil statement saja. Siasat dia betul-betul. Mungkin dia ini adalah tali barut, dan dia Ejen mungkin komunis, ejen Filipin. salah seorang daripada ahli Sulu yang cuba menyerang negara kita dulu. Saya minta pihak polis siasat betul-betul dengan dia.
Kalau dia benar-benar dia rakyat, satu rakyat yang setia pada raja dan negara, dia takkan buat macam itu. Jadi sila ambil tindakan dan sila buat siasatan terperinci kepada bangsat yang bernama Muhammadin Katapi. Ajak kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengok. Yang ni luahan daripada bekas tentera. Bekas tentera. Yang ni bekas tentera. Ni bukan tentera, ni bukan anak dia mati dalam peperangan 10 orang tu. Ni orang yang mati dalam peperangan 10 orang tu. Keluarga dia, adik-beradik dia. Muhammadin Katapi tak boleh cakap ni, dia kena kasar lagi. Bangsat nak beritahu kepada rakyat Sabah, tengok pemimpin yang zalim dan teruk ni, yang tidak layak memerintah negara. Ini diluahkan sendiri. Bercakap dalam kempen-kempen yang memang mereka tunjuk jiwa mereka. Memang bangsa bangsat. Dan juga kita harap PDRM siasat, mungkin dia ini adalah tali barut penyebar maklumat kepada Filipin. kepada pengganas-pengganas yang menceroboh Lahad Datu ketika kita berperang dan juga bertempur dengan puak-puak Sulu. Mungkin dia ni duk bagi juga. Jadi insya-Allah kita panggil Tok Singa insya-Allah. Sepatah dua kata nak beritahu kata barua dan bangsatnya puak-puak Chauvinist komunis ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kami selesai buat satu laporan polis terhadap biadabnya hari ini seorang wakil rakyat bernama Muhammadin Katapi yang mengeluarkan statement yang mengguris semua hati ATM, Angkatan Tentera dan juga PDRM. Bagi saya ini satu perkataan ucapan yang cukup biadab untuk meraih undi. Jadi kita tak boleh biar benda ni. Tuan-tuan, kita tak boleh biar benda ni, bukan benda main-main. Kalau nak berpolitik, politik. Kalau hampa nak hantam sama sendiri, hampa hantam. Tapi jangan gunakan isu menghina ATM atau PDRM. Ini satu benda yang biadab dan saya rasa orang-orang Sabah sendiri rasa malu dengan kenyataan Muhammadin Katapi ni. Dan saya harap, saya tak mau cakap banyak tuan-tuan. Kami tak mau kerana satu benda buat kami report, satu benda buat kami report. Bila nak jalan? Kerajaan dah bertukar. Saya minta hari Kerajaan Perikatan Nasional hari ni di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong ambil tindakan kepada si Muhammadin Katapi ni. Benda ni tak boleh buat main-main lah tuan-tuan. 10 orang yang terkorban di Lahad Datu, adakah mereka berlawan dengan anjing dan ayam? Cukup biadab. Kalau kamu mengatakan ini adalah konspirasi Barisan Nasional, datangkan bukti. Jangan kamu bercakap ikut suka hati kamu. Kami di sini anak Pulau Pinang memang bantah sebantah-bantah sekeras-kerasnya. Tolak Muhammadin Katapi. Tolak Muhammadin Katapi. Dan saya pun tak mau cakap banyak. Saya minta PDRM, KADN, Kementerian Negeri tolong siasat kemungkinan Muhammadin kereta api. Muhammadin Katapi. Kemungkinan Muhammadin kereta api ni dia ada terlibat ataupun tali barut dengan geng-geng Sulu yang mana telah menggugat kedaulatan dalam negara kita tuan-tuan. Ini benda bukan main-main tuan-tuan. Benda ini Agung kita dah bawa keluar mengatakan murka. Disebab itulah dihantar tentera-tentera WET 69 ke Lahad Datu. Tetapi dengan kenyataan ini cukup biadab, mengguris hati-hati balu 10 orang ni. Kita harap PDRM, ATM dan juga KDN tolong buka kertas siasatan, tangkap si pengkhianat Sulu ni. Jadi insya-Allah itu saja. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tok Singa. Tengok macam mana korang ajak. Memang orang tak berkenan. InsyaAllah. Rakyat bukan kata di Sabah. Inilah kepimpinan kerajaan gagal 22 bulan. Memang perangai macam iblis. Haram jadah tak boleh jaga mulut. Lebih pada setan. Ini tindakan-tindakan insyaAllah. Kita tidak akan bagi peluang kepada mana-mana komponen parti kerajaan gagal 22 bulan akan bertanding dalam PRU 15. Ahli parlimen ke mana setan ke bertanding, insyaAllah rakyat Malaysia boleh menilai dengan statement yang dikeluarkan oleh individu-individu pengkhianat negara ni. InsyaAllah saya jemput Mamu Parpu sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali saya nak cerita siapa Muhammadin Katapi. Mungkin hampa ni semua lupa, mungkin hampa tak tahu. Hari ini Mamu nak beritahu ke hampa siapa Muhammadin Katapi. Muhammadin Katapi adalah timbalan Menteri Pelancongan kepada dulu masa Pakatan Harapan 22 bulan kerajaan gagal. Dan Muhammadin Katapi orang yang bertanggungjawab memasukkan rakyat China, meminta turisme,
memasukkan pelancong-pelancong masuk ke dalam Malaysia. Ini bangsa inilah yang menyebarkan coronavirus. Membenarkan coronavirus disebarkan disebabkan kebodohan Muhammadiyah Ketapi. Ini baru permulaan, dan hari ini Muhammadiyah Ketapi sekali lagi mengatakan, dia kata apa? Dia kata PDRM dengan ATM Angkatan Tentera Malaysia berlawan dengan anjing dan ayam di semasa di Lahad Datu. Adakah ATM kita dengan polis kita berkorban nyawa, bersabung nyawa, lawan dengan anjing dengan ayam? Muhammadiyah Ketapi, kamu sudah melampau. Kamu memang ejen Taliban Yahudi. Dan kami bagi amaran, kami dari Pulau Pinang, kami bagi amaran keras kepada kamu Muhammadiyah Ketapi. Jangan kamu sebarkan daya yang bukan-bukan terhadap orang-orang Sabah. Kamu jangan kurang aja kamu seperti kamu lah, bakal Malaysia bakal jadi bala lagi kedua. Kebodohan kamu pertama kali mahu sangat pelancong masuk ketika coronavirus menyerang bumi. Dan hari ini kamu membuat statement bodoh semata-mata untuk meraih undi, meraih simpati. Kononnya parti yang kamu anuti itu adalah parti yang benar. Bodoh. Memang kamu ni dua-dua tak boleh pakai. Weh, phone aku juga tu. Sekali lagi Muhammadiyah Ketapi, hentikan agenda politik kotor. Kalau nak cakap guna fakta. Jangan pakai auta. Bodoh 22 bulan, sebab tu gagal kerajaan tumbang. Tak guna sedik Muhammadiyah Ketapi. Nampak? Nak beritahu bukan rakyat Sabah. Kita nak beritahu bukan rakyat Sabah. Kita nak beritahu seluruh rakyat Malaysia. Tindakan pemimpin kerajaan gagal 22 bulan memerintah, inilah perangai mereka. Perangai begong, barua, talde, DAP, jual aset negara. Ini bangsa-bangsa bodoh bangsa yang ada di negara. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah SWT. Kita harap laporan polis yang kita buat seluruh Malaysia, bermula daripada Sabah, kita harap apa tindakan polis untuk polis siasat kepada individu yang bernama Muhammadiyah Ketapi ini, bekas timbalan Menteri Pelancongan yang mana masih COVID di Wuhan begitu rancak, dia masih lagi membenarkan pelancong kerana nak membenarkan pelancongan masuk lagi. Buta perut paling bodoh dan paria yang berlaku dalam kepimpinan kerajaan gagal 22 bulan. Dan Allah Ta'ala bagi bala. Memang inilah patut hampa perintah selama 22 bulan saja. InsyaAllah sepatah dua kata lagi sahabat kita yang juga bersama-sama mengadakan laporan polis pada hari ini untuk dikupas. Ni untuk sahabat saya Amin ni, aktivis masyarakat, up sikit supaya kefahaman kepada semua, bukan saja rakyat Sabah, kepada seluruh rakyat Malaysia, kebiadaban Muhammadiyah Ketapi paling yang bodoh, pemimpin bangang, supaya menjadi contoh di RU15 kita tidak akan memilih dan memangkap individu-individu yang perangai sama macam baru ni. Salah, silakan. Terima kasih saudara Azmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Sungguhnya Allah itu yang betul dan benar, dan saya ni yang salah dan juga yang telah melakukan banyak kesilapan. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita faham bahawa kita ni makhluk yang lemah. Tetapi selemah-lemah kita manusia, kita tidak diajar untuk melakukan sesuatu penghinaan, satu fitnah yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk memenuhi keperluan politik kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita punya sahabat-sahabat telah banyak berhujah tadi tentang penghinaan lah yang telah dilakukan daripada kenyataan bekas Menteri Pelancongan Malaysia kita, yang mana beliau memang benar, beliaulah juga yang telah bertanggungjawab terhadap penyebaran COVID di dalam Malaysia pada awalnya semasa pemerintahan PH dulu. Beliau telah gagal untuk meletakkan keselamatan rakyat, keselamatan negara utama dalam dalam ingin memenuhkan kehendak dalam memenuhi bajet ataupun peruntukan yang beliau impikan sebagai satu kenyataan. Jadi hari ini kita dah nampak, semua rakyat dah tahu
bahawa kegagalan PH yang telah melakukan perkara ini yang menyebabkan sehingga berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini beliau telah tidak memegang jawatan sebagai menteri lagi, tetapi beliau begitu berani mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan sebagai seorang pemimpin dan juga seorang ahli politik yang mana mewakili ramai rakyat. Jadi apa yang telah diucapkan ini adalah satu penghinaan. Jadi penghinaan ini telah dilakukan secara terang-terangan kepada anggota polis kita, kepada bekas-bekas tentera kita, kepada keselamatan awam kita yang turun, yang mempertahankan kedaulatan negara di Dahad Datu pada satu masa itu. Dan hari ini beliau telah mengatakan bahawa ini semua adalah satu sandiwara politik. Wahai menteri, bekas menteri, apa nama dia? Apa Katapi? Muhammadin Katapi. Wahai Mahathir Katapi. Bila kamu kata itu sandiwara, adakah kamu juga menafikan kehilangan nyawa kepada balu-balu angkatan tentera kita dan juga pejabat awam yang telah tergadai nyawa mereka di Lahad Datu pada masa itu? Adakah ini satu sandiwara? Kenyataan yang kamu buat sungguh mengguris hati dan perasaan seluruh anggota yang beruniform di dalam Malaysia kita. Dan saya walaupun bukan seorang anggota beruniform, saya rasa satu kenyataan yang dibuat ini adalah satu kenyataan yang benar-benar menghina. Dan saya kalau seorang anggota polis dan tentera, saya juga akan terasa terhadap perkara ini, yang mana anda telah membuat satu tuduhan yang palsu, sedangkan keadaan itu berlaku. Memang ada unsur yang cuba menggugat kedaulatan negara yang telah ada, yang datang, yang telah bertapak di Sabah pada masa di Lahad Datu pada masa itu, dan tentera telah dikerahkan dan ada yang terkorban. Jadi kepada balu-balu dan juga Allahyarham yang telah meninggal ini, adakah kamu nak kata ini semua satu sandiwara? Adakah mereka hilang nyawa dengan tidak arti dan tidak ada arti dalam pengorbanan mereka? Ini satu penghinaan. Penghinaan yang jelas dan ketara. Dan sebagai seorang pemimpin politik, tidak patut kamu mengeluarkan kenyataan yang begini semata-mata untuk memenuhi politik kamu. Dan saya sedar, saya juga tidak lari daripada melakukan kesilapan sebagai manusia. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini, kesilapan yang kita lakukan itu perlu dilihat, perlu dikaji balik. Dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Katapi ini, ia bukan setakat mengeluarkan satu kenyataan yang berbau kesilapan, tapi ia juga fitnah dan juga mengganggu ketenteraman awam. Dengan permohonan maaf, saya harap beliau akan mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh anggota polis dan tentera di dalam Malaysia dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita dah buat laporan polis, kita minta pihak polis untuk memanggil dia, untuk dia datang dan memberikan statement apa niat dia sebenar dia mengeluarkan kenyataan ini. Dan kalau kata beliau telah mengeluarkan kenyataan ini dan terang daripada ucapan dan video yang telah kita berikan kepada pihak polis, saya harap pihak polis dan pihak tentera ambillah tindakan kepada orang ini, kerana beliau telah sanggup mengeluarkan kenyataan yang berbau fitnah, yang mengganggu ketenteraman awam semata-mata ingin berpolitik di Sabah dan mempengaruhi pemikiran orang Sabah di sana dengan penipuan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pada malam ini tuan-tuan faham apa tujuan kami di sini. Nawaitu kami hanya ada kerana Allah Ta'ala untuk memberitahu bahawa ini adalah satu ketidakadilan dan juga satu kemungkaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak sepatutnya menjadi pemimpin jika mengeluarkan kenyataan begini. Kita tak nak lagi pemimpin-pemimpin yang mempunyai cakap tidak berlapik dan tidak berfakta ini. Ibarat kata hanya ingin memuaskan nafsu politik, beliau sanggup melakukan penipuan demi penipuan kepada rakyat. Jadi kita nak bagi tahu kepada rakyat, tolonglah tolak pemimpin-pemimpin ini semua. Pemimpin ini semua tidak akan menyatukan kita. Ia akan menjadikan kita berpecah belah. Sama-sama kita akan jadi ketegangan kaum dan ketegangan dari segi perasaan marah kita. Yang mana satu yang benar sekarang ini? Bila kerajaan menceritakan bahawa itu adalah benar, beliau menyanggah dan mengatakan sandiwara. Ini adalah satu benda yang harus diambil tindakan. Dan pihak kerajaan perlu membuktikan bahawa ianya adalah benar. Dan apa Katapi ni? Muhammadin Katapi ini kena dibawa, kalau boleh dibawa di dalam akta hasutan yang telah melakukan satu hasutan dengan melakukan penipuan dan menyebabkan ketegangan kaum berlaku di sini. Teruskan share. Ketenteraman awam kita akan jadi tergugat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini
saya bawa perkara ini kepada tuan-tuan, dan bukan hanya kami sahaja yang di sini yang membuat laporan polis ini kepada Menteri Katapi ni. Nak bagi tahu kat dia, kata seluruh Malaysia hari ini malam ni telah bermula satu gerakan melakukan laporan polis terhadap kamu. Dan kamu kena ingat, kamu kena bertanggungjawab ke atas setiap satu kata yang kamu keluarkan di dalam media, di dalam kempen kamu untuk memenuhi keperluan politik kamu. Dan kamu kena ingat, kami rakyat bukannya hamba ataupun zombie yang boleh dibelah oleh kamu untuk mendengar cakap kamu semata-mata tanpa ada tapisan. Kami juga diberikan diberikan kemudahan dan kelebihan untuk pergi belajar di sekolah-sekolah. Kami akan jadi bodoh kalau kami mendengar apa yang kamu cakap itu dan kamu percaya. Kami percaya benda itu kerana sekolah mengajar kami, universiti ajar kami, semua ajar kami untuk menjadi orang yang pandai menilai akan fakta yang dikeluarkan atau satu auta politik semata-mata. Pantun saya tak pasti. Pantun tak tadi. Pantun. Setiap hari kita kita punya Tok Singa pantun sekejap. Sila. Ni nasi kanak Pulau Pinang hanya ada buat leceh. Itu lah. Okey. Ada apa oi? Adik tengok, ada apa oi? Pantun macam ni. 5 perut 3 sungai. Buta perut tak ada akan hang ni Muhammadin Ketapi. Aku cakap sikit. Okey bang. Okay. Saya jemput aktivis masyarakat kita. Dia bawa balik yang boleh exercise. InsyaAllah Adik, bagi tahu Adik. Muhammadin Ketapi nama dia. Assalamualaikum semua. Maaflah tak pakai pun tak sopan ni. Saya baru balik daripada exercise. Audat tak apa. Audat okey nampak okey. Aurat semua tutup lah. Cuma baju tak ada tangan ni agak tak sopan ya. Hari ni kita kecewa betul lah dengan sikap pemimpin macam ni. Yang mengguna cara kempen yang kotor. Sepatutnya kalau nak kempen sebagai orang yang profesional, sebagai orang politik, dia harus kempen ceritakan macam mana nak mendatangkan keuntungan kepada rakyat, segi pembangunan kawasan, pelancongan, industri, macam mana nak efisien jabatan kerajaan. Ini cerita yang bodoh, yang tak ada fakta, tak ada bukti. Lepas tu buat satu tuduhan. Sedangkan kenyataan semua dah ada dah. Kalau betul benda tu tak betul, tolong buktikan, tunjukkan. Saya Tok Harimau. Mana daripada jabatan mana yang boleh membuktikan hitam putih bahawa benda itu satu sendiwara. Kalau kata agensi kerajaan kita pun bersekongkol dengan orang politik memainkan isu ni, tunjuk daripada international. Kok mungkin kalau sini hampa tak boleh percaya, tunjuk international punya dokumen yang kata benda ini adalah satu sandiwara. So hari ni kita boleh tengok petualang hari ni bukan menghasut rakyat untuk mengangkat senjata melawan kerajaan, berlaku perpecahan dalam negara untuk menghasut. Tapi hari ni kita boleh tengok orang politik sendiri, mereka ni petualang mereka hari ni mengguna cara baru hari ni, bukan mengguna senjata. Mengguna kaedah menghasut, iaitu tanpa ada bukti menuduh pihak polis, memesongkan semua fakta. Perkara ni. Inilah petualang. Inilah fakta. Cara baru hari ni untuk memecahkan negara, memecahkan harmoni. Dengan memecah harmoni, mereka mendapat undi. Selepas mereka mendapat undi, rakyat, mereka akan menghasut pula di dalam dua negeri dan menghasut di parlimen dan akhir sekali mereka akan membubarkan satu-satu institusi kita dalam negara kita. So hari ini rakyat Sabah perlu bijak. Orang macam ni harus ditolak awal-awal lagi. Sebab cara politiknya adalah merosakkan sesama kita. Sedangkan orang Semenanjung dengan orang Sabah seiring dalam perjuangan. Orang Sabah Sarawak ada bekerja di sini. Kita pun ada sahabat di sini. Orang Sabah Sarawak yang bekerja berniaga bersama kita. Sedangkan kita orang Semenanjung pun bekerja di sana, berniaga bersama. Kita dah sebagai satu darah. Adik-beradik. Kita satu rumpun. Tetapi hari ini si petualang ini menghasut. Jadi, jangan memecah belahkan kami. Orang Sabah ni patut tolak orang macam ni. Menghasut pada rakyat. Ya. Ia adalah ejen cara baru
yang menggunakan teknik cara baru, tidak menggunakan senjata, cuma menggunakan perkataan menghasut rakyat. Minta polis siasat. Minta polis siasat. Perkara ini ia bercakap bukan di dalam parlimen. Dia bercakap di dalam kempen. Sedangkan dalam akta kempen pilihan raya ada had limit untuk bercakap. Fakta mesti benar. Bercakap perkara yang benar di dalam kempen pilihan raya. Kalau cakap tak benar, sekarang ambil kita tindakan. ada tindakan. Kita ada undang-undang. Kita SPRM ada boleh ambil tindakan. semua kita ada. Kita lengkap. Hari ini Menteri Dalam Negeri harus ambil tindakan kepada orang begini. Jadi kalau orang Sabah kalau Boleh ada apa? Depa ada buah apa? Silap apa tu? Silap. Silap apa? Silap apa tu? Silap Kunta. Ni kunta kan. Kami di sini pun kami buat dah kunta. Nanti kami kunta ni hang. Hang mai sini, nanti kami sekeh, kami siku nanti pergi. Musibat nah. Assalamualaikum. Terima kasih seorang aktivis masyarakat Arif Bida ni beritahu sandiwara dia dituduh kata apa sandiwara ini dituduh oleh apa ni pejabat awam kita, pejuang-pejuang kita, pihak keselamatan kita yang menjaga keselamatan negara ni sandiwara dan berlakon. Kita nak beritahu sandiwara ni ada kat Sabah. Ada kat Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Depa ni ada buat sandiwara rosak negara ni, bodoh. Jangan jadi ni, sandiwara ni depa dua orang. Dia nak jadi PM, dia ni letak jawatan. Ini cerita Rama ni, depa mula 22 bulan minta duk berebut jawatan PM. Sandiwara tu hang nak tuduh kat depa. Muhammadin Katapi weh. Nak beritahu, hang pun sandiwara sebab hang tu jadi buta perut. Hang bawa mai pelancong Cina, hang bawa Yuhan masuk Malaysia. Buta perut. COVID-19 ni bermula berhampa lah bagang. Beritahu masa kita demo dekat airport macam mana? Kita awal dah kita beritahu suruh jangan. Kami dah beritahu dah. Kita demo di airport pada kerajaan gagal 22 bulan tak tumbang lagi. Januari kita dah ada di airport, kita kata tutup semua pintu masuk. Jangan bagi masuk pelancong daripada Wuhan dan sebagainya. Tetapi Muhammadin Katapi bongok badak bodoh ni, dia tetap dengan apa konsep dengan kebodohannya. Dengan kebodohannya nak memasukkan juga pelancong-pelancong. Jadi hari ini kita nak beritahu sandiwara yang betul adalah hampalah kerajaan gagal 22 bulan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Kebulok kepada PPM. Ini lakonan sebenar. Lakonan yang mana mati 10 individu, 6 daripada Sabah, 4 daripada Semenanjung. Ini adalah benar daripada syahid. Dan kita ucapkan, kita harap Allah SWT letakkan mereka ini tempat orang-orang yang beriman, yang beramal takwa. Yang ini yang kita harapkan. Yang lain tidak. Yang sandiwara adalah pemimpin-pemimpin chauvinis komunis yang nak memecah belahkan negara kita, menghasut negara kita untuk pecah belah masyarakat supaya Sabah Sarawak tidak akan bersama dengan orang-orang Semenanjung. Yang tu yang sahabat kita kata. Apa? Yang mati itu siapa? Ayam dan? Berperang bagaikan ayam dan anjing, tak kurang ajang. Bukan berperang bagaikan. Berperang dengan ayam dan anjing. Korang ajak. Itulah. Dah pernah cakap Amin. Korang ajak Muhammadin Katapi. Kan? Masalahnya sekarang ni kita nak bagi tahu. Mulut dia celupa sangat. Sebelum kita nak akhiri ucapan yang ada ni. Jadi marilah kita sama-sama menyampaikan hadiah Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang telah syahid dalam pertempuran di Lahad Datu. Sekian. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang kepada semua. share, menonton dan juga Tolong komen share dan yang terbaik, kongsikan insyaAllah. live ini kepada semua dan kita biar dapat sampai manfaat. kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak berkuasa dan kepada seluruh rakan-rakan perjuangan yang membuat laporan malam ini, esok atau seterusnya, teruskan buat laporan polis. Kita bawa Katapi ini ke bawah ke muka pengadilan dan kita, kalau dia bersalah, kita sumbat dia dalam penjara. Assalamualaikum. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jangan terlupa dan saya harap sangat kepada hari ini kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita penuh kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin
tolong siasat Muhammadiyah Keretapi ni, sebab kita tak mau dah cakap banyak. Larat dah satu kes kami nak buat report, satu kes nak buat report, nak jumpa IO, bukan buang masa ya. Tuan-tuan, depa duk rumah gelak tengok kami. Jadi kita tak mau benda ni jadi sampai nanti kami nak meluat nanti kan. Jadi kami tak ada nak buat apa dah kan. Berjuang apa macam ni. Takat mai buat report, tak ada ambil tindakan. Takat mai buat report, tak ada tindakan. Habis kami ni apa? Buang masa main buat ni. Kami beramang belum rumah bila kata Ayah Haji Aisyad tadi beritahu sebut Al-Fatihah. Bagaimana pengorbanan 10 orang yang syahid, yang terkorban, tuan-tuan. Bagaimana perasaan-perasaan balu-balu mereka. Bagaimana perasaan-perasaan anak-anak mereka yang membesar tanpa ayah. Ini Muhammadiyah Keretapi buat keluar percakapan. Cukup biadab dah, cukup mengajak. Tuan-tuan, tak kena pada family kita, kita tak rasa apa. Tapi kalau kena pada family kita, apa kita perasaan kita dengan ucapan Muhammadiyah Keretapi. Jadi saya malah nak marah-marah, tuan-tuan. Tapi saya harap tolong kerajaan hari ni tolong buka kertas siasatan kepada Muhammadiyah Keretapi ni. Cek dia sama ada dia ni adalah tali barut, sulu ataupun apa-apa ejen yang cuba menggugat keharmonian dalam Malaysia ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah itu saya, tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya mohon dan pohon Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri di Kementerian Dalam Negeri, agar ambil action si Datuk dia ni korang ajak, tak ada orang dah Datuk. Saya mengharapkan Datuk Hamzah Zainuddin dapat mengatasi, membantu kita untuk siasat perkara ini. Panggil dah Datuk polis-polis yang terbaik, tangkap dia ni, siasat dia ni. Saya dok nampak dia ni ejen Filipina. Minta jasa baik Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri KDN, insya-Allah. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bagi komen, yang buat laporan polis. Kita harap kementerian di agensi kerajaan, PDRM, Keselamatan Negara ambil tindakan supaya tidak ada ganggu gugat keselamatan negara dengan individu-individu yang jahat ni, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share video ni dan semua sahabat-sahabat yang buat laporan polis dan puncak, insya-Allah kita harap menjadi tauladan kepada individu, dan insya-Allah PR15 kita harap kita akan bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang baik untuk jaga negara. InsyaAllah kita akan bersama. Terima kasih kepada semua. Belakang sikit, Sat. Belakang sikit, belakang ni. Lagi. Belakang ni. Belakang lagi. Abang ambil tepi untuk bang. Dah. Ada besar sangat lah. Jangan tengok video dua-dua lagi. Okey. Sorry bos. Ada tak apa. Nampak? Tangkap pengkhianat. Amin apa tu? Angkat lah kan? Baik. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin Keretapi. Ejen Yahudi. Mak kali hamput. Mak kali hamput dia. Siapa lah? Mak kali hamput.